Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafina Serambi, merupakan seorang ibu kepada anak perempuan saya, Aina Madiah, berumur 2 tahun 2 bulan. Okay, sejak kebelakangan ni, saya perasan semakin dia membesar, dia macam kurang selera makan. Dia banyak menolak makanan, yang mana yang dia jadi favourite dia pun dia tolak. Jadi saya agak buntu jugalah mikir apa lagi yang boleh dimasak. Dan pada masa yang sama risau juga dia tak cukup tak cukup nutrisi kan daripada makanan yang dia makan sekarang. Jadi boleh ke saya nak minta Puan Syaza untuk cerita macam mana untuk atasi masalah anak kurang selera makan dan juga beberapa resepi yang boleh saya praktikkan untuk memastikan dia mendapat keperluan nutrisi yang mencukupi. Terima kasih Puan. Bye. Bye. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist dalam slot Sarapan Sehat. Tadi kita tengok kan video daripada penonton kita. Dia risau anak dia ni tengah dalam fasa kurang selera makan. Saya rasa memang setiap ibu bapa memang pasti risau bila anak kita berada dalam fasa ini. Memang setiap anak akan ada mengalami fasa ini. Tetapi sebagai ibu bapa, sebab itulah kita kena at least tahu tentang nutrisi supaya anak kita masih lengkap dengan keperluan nutrisi harian mereka supaya tidak mengganggu tumbesaran mereka. Sebab kita tahu nutrisi yang lengkap sangat-sangat penting untuk tumbesaran mereka, sangat penting untuk sistem immuniti mereka, lagi-lagi dengan keadaan kita dalam wabak pandemik ini. Okey, rata-rata kalau untuk kanak-kanak perlukan kalori lebih kurang dalam 1000 hingga 2000 kalori, bergantung kepada aktiviti harian mereka. Okey, lagi kiranya kalau ber 3 tahun macam tu 1000 kalori dah mencukupi. Tapi kalau dah masuk dalam fasa waktu persekolahan kan, mereka perlu mengambil lebih kurang dalam 2000 kalori. Sebab itulah pentingnya untuk kita tahu makanan apa ni kan, makanan apa yang kita boleh hidangkan walaupun kuantiti sedikit tetapi cukup dengan nutrisi dan dapat memberikan kalori yang secukupnya. Lebih-lebih lagi bila kita cerita tentang sarapan. Pagi-pagi kadang-kadang anak-anak kita ni dia macam tak ada selera kan nak makan. Sebab itulah kita kena hidangkan sesuatu yang agak menarik. Bukan saja menarik untuk berselera sajalah, untuk orang kata bau semua tu kan. Tapi kena menarik dari segi pandangan diorang dulu. Pandangan mereka dulu. Sebab sebelum kita nak makan, sudah tentu kita lihat dulu makanan tersebut. Jadi kena tackle dulu dengan warna-warni, mungkin dengan manisan sedikit. Sebab anak-anak kita ni selalunya memang suka dessert kan, pencuci mulut. Tapi kadang-kadang kita tak tahu pencuci mulut mana yang sihat. Kan selalu kita tengok pencuci mulut ni selalu tinggi dengan kandungan gula. Sebab itulah kita kena pelajari sedikit tentang nutrisi supaya kita tahu pilihan yang mana lebih baik untuk kita hidangkan, bukan saja untuk anak kita tetapi untuk seisi keluarga. Okey? Sudah tentulah kita akan sediakan 2 jenis menu pada hari ini, iaitu menu pertama kita ada pizza pisang bersama mentega kacang. Dia macam ala-ala pencuci mulut kan, tetapi dia cukup dengan keperluan makronutrisi. Dan juga menu kedua kita adalah smoothies naga. Puan Syaza, boleh ke kita gantikan minuman sebagai jadikan sarapan? Boleh, tapi kena cukup syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Sebab itulah jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dengan hari ini kita bertemakan macam mana nak
tingkatkan selera anak kita. Kita kan memang akan ada satu masa ni anak kita ni tak nak makan itulah, tak nak makan inilah. Jadi kita sebagai ibu bapa sudah tentu akan risau sebab sangat mempengaruhi tubuh sara mereka apabila mereka tidak mendapat nutrisi yang secukupnya. Jadi hari ini saya akan sediakan 2 jenis menu yang sesuai untuk hidangan dalam bentuk sarapan, tetapi sangat orang kata menarik dan boleh membantu mencukupkan kalori dan juga nutrisi anak kita. Iaitu menu pertama kita pada hari ini ialah pizza pisang bersama mentega kacang. Dengar pun macam menarik kan? Selalunya kita selalu sediakan ni untuk orang kata pencuci mulut, tetapi tahukah yang kita pun boleh jadikan ni sebagai sarapan kerana kandungan-kandungan nutrisi dan juga keperluan kalori yang mencukupi untuk kita sediakan sebagai sarapan. Okey. Jadi bahan-bahannya sangat mudah. Mudah untuk sediakan, cukup lengkap. So, kita kena ada keperluan karbohidrat kita, kena ada keperluan protein kita dan keperluan lemak untuk anak kita. Okey, so untuk keperluan karbohidrat kita akan gunakan wrap ataupun roti tortilla yang tinggi dengan biji rin. Okey. Ini untuk seorang makan 1 keping dah cukup lah. Ini kita sediakan 2 keping. Kenapa kita pilih yang agak tinggi orang kata dengan biji rin penuh? Ataupun bila kita nak pilih tu, kita pilih yang tulis whole grain ataupun tinggi dengan nilai serat dia. Kalau kita nak beli, kita compare cuba bandingkan antara jenis jenama ni. Kita tengok dekat dia punya belakang tu, nutrition information, kita tengok bahagian serat. Pastikan untuk 100 gram, sekurang-kurangnya lah dia mengandungi dalam lebih kurang 5 gram serat. Kita juga ada pisang sebagai sumber serat kita dan karbohidrat. Ramai yang tak tahu, buah-buahan ni sebenarnya kategori karbohidrat. Pisang ni sangat sesuai untuk kita katakan energy booster. Dia bukan setakat saja orang kata memberikan kita serat, tapi juga berikan kita potasium. Bagus untuk perkembangan anak kita, bagus untuk tulang, untuk juga sebagai tenaga. Lagi-lagi waktu sarapan ni kita memang perlukan tenaga secukupnya lah. Anak kita dah tak ada selera makan ni. Jadi kita perlukan makanan yang dia nak kata mudah dan orang kata kuantiti dia tak banyak, tetapi dapat memberikan kalori yang secukupnya. Okey, dan kita ada juga peanut butter. Mentega kacang. Mentega kacang ni ramai yang ingat dia hanyalah mengandungi protein. Tapi tahu tak, sebenarnya di dalam kategori lemak. Tetapi lemak baik yang tinggi dengan kandungan oleic acid, iaitu sejenis lemak tidak tepu mono. Mono tidak tepu Jadi dia boleh memberikan bukan setakat protein yang sangat penting untuk tumbuh saran ataupun pembinaan jisim otot, tetapi bagus juga untuk perkembangan minda kerana memberikan sumber lemak baik daripada ke kacang tu sendiri. Dan terakhir sekali kita ada mozzarella cheese. Ini bukan saja memberikan ekstra protein dekat sini, tetapi juga memberikan sedikit sumber kalsium untuk anak kita. Seperti kita tahulah, sumber kalsium yang merupakan sangat penting untuk tumbuh saraf anak kita, lagi-lagi untuk tulang mereka. Mungkin setengah anak-anak kita tak suka sangat rasa susu kan, jadi boleh gantikan dengan cheese sebab rata-rata saya tengok anak-anak kebanyakannya suka dengan cheese ataupun keju. Dan kenapa mozzarella? Mozzarella bukan setakat orang kata sesuai dengan hidangan ni, tetapi mozzarella juga antara jenis keju yang bagus, rendah kandungan sodium ataupun garam. Jadi pilihan lebih baik. Dan juga keju ni juga antara sumber prebiotik, pre dan probiotik yang merupakan sangat bagus untuk sistem penghadaman anak-anak kita. Tapi semuanya kenalah juga orang kata sukatan tu kena betul lah kan. Kalau lebih-lebihan pula pun bahaya juga. Okey, jadi inilah kita punya bahan-bahan serta manfaatnya. Tapi macam mana kita nak buat kita punya sarapan hari ni? Jom kita tengok.
Okey, saya pun dah siap pakai apron ni. Jom kita masak. Okey, mula-mula kita ambil pisang kita. Sebiji ni pun satu pun dah cukup dah lah. Kita potong untuk seorang makan ya. Okey, potong macam biasa. Kita potong tak nipis sangatlah. Untuk letak dekat pizza kan sebagai topping. Kalau lagi muda kan sebenarnya dia memang kurang manis kan. Tapi dia tinggi dengan resistance starch. Dah settle kan, yang ni anak kita kalau dah besar sikit pun boleh tolong. So lagilah dia rasa excited tau. Sebenarnya salah satu untuk anak kita rasa lagi semangat nak makan supaya mereka dia selera ialah dengan melibatkan mereka dalam proses penyediaan makanan. Okey, sebab dia rasa macam dia yang masak ni. So jadi excited sikit kan nak makan. Sebab ini sangat simple yang boleh tolong, anak-anak kita boleh tolong. Okey, ni butter kita macam saya kata letak dalam 1 sudu, 2 sudu dan kita jadikan dia sebagai topping. Okey. Sikit. Kalau memang suka peanut butter, boleh letak banyak sikit lah. Okey, lepas tu kita susun saja pisang-pisang ni. Ada orang dia pernah buat juga, dia lebih kreatif kan, disusun ikut bentuk loaves lah. Ikutlah masing-masing punya orang kata kreativiti. Okey, dah cukup. Dah kita susun macam ni. Dan kita boleh taburkan pula kita punya cheese tadi. Inilah part yang orang kata menyebabkan kita terliur sebab cheese kita nanti akan cair. Kita akan masak sekejap atas pan nanti. Okey, dan dah siap. Tapi janganlah macam ni je kan. Kita kena cairkan cheese terlebih dahulu, kita bakar ya dalam pan. Ini kita guna apa yang ada lah, berkatakan semua orang ada pan kan di rumah. Jadi kita hanya gunakan pan saja. Okey, kalau bagus kita tutupkanlah, lagi cepat dia cair. Dan kita tunggu bagi dia punya cheese tu orang kata cair dan cantik lah sikit. Okey, dah siap dah. Memang tak lama pun, sekejap je sampai cheese tu cair dan bagi dia punya tu agak orang kata apa? Keras dia. Dia punya pizza tu macam rangup-rangup sikit. Baru sedap untuk kita makan. Okey, dah siap dah kita punya menu pertama iaitu pizza pisang bersama dengan mentega kekacang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah siap dah menu pertama kita yang sangat bagus untuk tingkatkan selera anak kita. Jadi menu kedua ni pun sama juga, tetapi dia bukanlah sejenis makanan tapi minuman. Ramai yang anggap minuman ni agak-agak cukup ke keperluan nutrisi anak saya kalau saya dah bagi minuman sebagai sarapan. Sebenarnya boleh kalau kita tahu apa nutrisi-nutrisi yang kita perlukan. Okey, nampak tak kita punya bahan-bahan hari ni? Jadi hari ni kita nak buat smoothie naga. Lain macam kan? Sebab dia punya khasiat pun memang macam naga. Sangat bagus untuk memberikan tenaga dan nutrisi yang lengkap. Okey, apa bahan-bahan dia? Okey, untuk pertama sekali kita perlulah ada susu. Saya pilih apa? Susu penuh krim. Memang ada banyak di pasaran kan, susu penuh krim lah. Susu orang kata susu fresh kan, fresh milk, susu segar, lepas tu susu rendah lemak dan sebagainya. Okey, tapi kalau untuk kita hidangkan kepada anak-anak kita, sebaiknya kita pilih susu penuh krim. Okey, ni lebih kurang dalam 1 cawan ataupun lebih kurang dalam 240 ml untuk kita buat smoothies ni. Okey, tetapi seperti kita tahulah yang saya sebut sebelum ni kan, anak-anak kita ni memang susah nak makan sayur, susah nak makan buah. Sebab itulah
kita kena pelbagaikan ya sumber buah-buahan dan juga sayur-sayuran dalam smoothies kita pada hari ini. Seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ni, lagi banyak warna dalam kita punya hidangan lagi baik. Okey, untuk sebagai contoh saya gunakan mangga dalam kita punya smoothies pada hari ini. Okey, mangga ni bila kita tengok je dia punya, orang kata warna, kita tahulah dia kaya dengan apa? Dengan sumber vitamin C. Bila cakap pasal vitamin C ni memang ramai tahulah, memang bagus untuk tingkatkan imuniti anak kita, dan juga dia mengandungi kandungan enzim amylase yang bagus untuk sistem penghadaman anak kita yang saya cakap tadi lah. Dan seterusnya saya juga pilih buah naga, dah nama pun smoothie naga kan, kenalah ada buah naga. Okey, buah naga ni dia kita tengok warna merah, memang sangat tinggi dengan nilai antioksidan. Dia merupakan antara buah-buahan yang tinggi dengan kandungan serat. Antara buah-buahan kan ada banyak jenis buah-buahan, tapi buah naga ni antara buah yang tinggi dengan serat. Dan seterusnya kita ada seleri. Okey, antara banyak-banyak jenis sayuran, sebenarnya seleri ni antara sayuran yang sesuai untuk kita jadikan jus ataupun smoothies. Sebab rasa dia dan bau dia sangat menarik. Lagi-lagi kalau kita gabungkan dengan warna kuning dan juga warna pink purple daripada buah naga ni tadi. Dan seterusnya kita kena adalah sumber karbohidrat kita juga, iaitu daripada biji penuh, iaitu kita pilih oat. Okey, kita pilih oat. Kenapa? Sebab oat ni kaya dengan beta glucan. Antara kita boleh katakan kalori oat dengan nasi ni lebih kurang tau. Lebih kurang 1 sudu bukit oat sama dengan 1 sudu nasi. Tetapi dari segi serat ini lebih tinggi seratnya. Kita punya lemak apa ni? Kita ada chia seed. Chia seed ni sebenarnya kita boleh katakan dalam kategori superfood lah. Sebab banyak sangat kandungan nutrisi. Dia ada protein, dia ada lemak yang tinggi, lagi-lagi lemak terpanggil omega 3 dalam bentuk ALA. Jadi last kali kita dah ada ais kan, sedap sikit, sejuk. Anak kita kalau rasa orang kata sedap nak minum kan, barulah rasa lagi berselera. Okay, jadi inilah semua bahan-bahan yang kita perlukan. Macam mana kita nak buat? Jom kita tengok. Jadi mula-mula kita potong dulu seleri kita, dalam satu batang pun dah cukup. Tapi mungkin ada setengah orang kata, saya tak sukalah bau seleri ni Puan Syaza. Sebab memang ada setengah orang suka kan, lagi-lagi dalam sup. Tapi bila kita tak suka, kita boleh gantikan dengan bayam. Dengan baby spinach lah paling sesuai pun. Okey, kakak. Tak payah kecil-kecil pun tak apalah sebab kita nak blend nanti. Okey, so kita masukkan dalam blender kita. Kita potong kita punya dragon fruit pula. Okey, dalam 1/4 dah mencukupi. Lepas tu kita ambil mangga pula. Mangga ni dalam 1/2 ni pun dah okey dah. Okey, lepas kita dah potong kita punya sayur dengan buah, kita boleh letakkan kita punya chia seed dalam 1 sudu. 1 sudu kecil dah okey dah, cukup dah, tak perlu banyak-banyak. Okey, dan oat kita dalam lebih kurang 3 sudu. 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita masukkan pula susu. Okey, kadang-kadang susu ni saya gantikan juga dengan yogurt tau. Kalau saya sebenarnya lagi suka yogurt lah, tapi kadang-kadang anak-anak kita tak suka rasa masam. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit ais.
Okey, kalau nak lagi sejuk, letak lagi banyak lah. Okey, ais ni bukan saja untuk orang kata je lah rasa sejuk kan, tapi dia juga dapat memelihara sedikit lah nutrisi. Sebab bila kita blend, bila kena haba, antioksidan senang untuk orang kata hilang. Okey, dikurangkan. So, bila kita letak ais, dia dapatlah pelihara sedikit. Okey, jadi siaplah sudah kedua menu kita pada hari ini, iaitu menu yang sangat bagus untuk kita tingkatkan selera anak kita. Menu pertama kita iaitu pizza pisang bersama mentega kacang. Kalori lebih kurang dalam 330 kalori. Ini pun sesuai kalau untuk ibu-ibu kan, ibu bapa yang nak turunkan berat badan pun sesuai mengambil makanan ini. Okey, cukup. Tapi ingat saya cakap, kalau untuk jadikan sesuatu hidangan tu pastikan kita ada ketiga-tiga jenis makronutrisi. Kena ada karbohidrat, protein, lemak dan juga serat. Yang kedua, kita ada mutis naga. Memang menarik kan, kita tengok warna pun kita rasa macam daripada tak selera tu anak kita rasa macam apa ni mama kan. Jadi semangat nak makan. Walaupun dia sejenis minuman tetapi sebenarnya sesuai untuk kita hidangkan sebagai sarapan. Dan semestinya lah bila anak kita tengah tak ada selera makan ni, lagi mudah bila kita hidangkan sebagai minuman. Bukan saja penuh dengan nutrisi kan, dengan antioksidan, warna menarik, senang nak dihidangkan. Apa lagi? Kenalah cuba. Okey, kalau nak lagi tips-tips pemakanan kan dan juga minum-minum menarik, boleh follow saya Syaza Nutritionist di Facebook dan juga Instagram untuk lagi tips-tips harian tentang pemakanan sihat. Okey, selamat mencuba.